A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian pada kali ini. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-332 insya-Allah. Kita telah mula masuk insya-Allah pada hari ini di surah yang baru, iaitu surah Al-Hajj. Kita masih lagi di juzuk yang ke-17 insya-Allah, juzuk yang ke-17. Surah kita ialah surah yang baru, iaitu surah Al-Hajj. Dan kita akan bersama-sama insya-Allah untuk mentadabbur pada kali ini dalam ayat daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-5. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan feedback, gambar, suara, kejelasan semua. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpah kurnia rahmat dan kefahaman kepada kita semua. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada hari ini insya-Allah surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ni sebagai mukadimah sikit, kita ceritakan sikit mungkin. Surah Al-Hajj ni mempunyai sebanyak 78 ayat 78 ayat. Pendek saja, tidak seperti surah sebelum daripada ni, iaitu surah Al-Anbiya mempunyai 112 ayat. Tapi surah ini agak panjang, setiap ayatnya agak panjang. Sebagai contohnya pada muka surat ni, muka surat yang pertama daripada surah ini, iaitu muka surat 332 ni, ayatnya hanya 5 saja. Ayatnya hanya 5 tadi. Dan salah satu daripada ayatnya, iaitu ayat yang ke-5, hampir separuh daripada muka surat ini adalah satu ayat saja. Itu yang pertama. Yang keduanya, surah Al-Hajj ni adalah surah yang bercampur di antara Makkiyah dan juga Madaniyah. Jadi ulama-ulama tafsir berbeza pendapat. Adakah dia ni Madani, adalah Makki, ada campur dan sebagainya. Jadi pendapat yang kuat lah kita kata, iaitu dia ni bercampur. Ada Makki dan juga Madani. Dan dia mempunyai sifat-sifat kedua-dua tu. Ada sifat Madani, ada sifat Makki. Jadi kalau kita mempelajari dengan lebih detail, kita akan tengoklah bahawa Madani ni dia ada sifat-sifat dia, Makki dia ada sifat-sifat dia. Ulama yang mengatakan bahawa ayat-ayat Makki ni yang turun dalam surah Al-Hajj ni adalah merupakan turun di akhir-akhir semasa Nabi SAW berada di Mekah, iaitu sebelum daripada Nabi kita SAW berpindah ke Madinah, iaitu dikatakan tahun yang ke-13, tahun yang ke-12 dan begitulah kan. Itu yang pertama lah kan, iaitu dari segi Makki dan juga Madani. Kemudian dari segi konten ayat ni, dari segi maknanya ayat mana Makki, ayat Madani itu ada perbezaan pendapat ulama sikit. Ada ulama kata macam ni, ada kata ayat ni, ada kata ayat ni dan sebagainya lah. Itu kita serahlah kepada mereka insya-Allah kan. Perkara yang kedua, perkara yang ketiga dalam surah Al-Hajj ni, mengenai surah Al-Hajj ni, ialah Allah Subhanahu wa taala, setengah ulama dibahagikan kepada dua surah ni, iaitu part yang pertama Allah Subhanahu wa taala nak betulkan dari segi syirik-syirik i'tiqadi, iaitu syirik perasaan, keyakinan dan sebagainya, benda-benda yang tak betul. Dari segi keyakinan Allah Subhanahu wa taala nak betulkan pada manusia. Kemudian yang kedua, part yang kedua, setengah ulama mengatakan iaitu part yang kedua daripada surah ni, dia nak betulkan dari sudut syirik amali, iaitu amalan-amalan, perkara-perkara amalan yang salah yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita ada dua lah tu, iaitu membetulkan syirik i'tiqadi, dan yang keduanya ialah membetulkan syirik amali. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama untuk melihat surah ini, ayat muka surat 332, ayat 1 sehingga ayat 5 daripada surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ni, alhamdulillah, kita baca ayat ni lah. Ayat ni dimulakan dengan seruan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Jadi kalau ya ayyuhan nas biasanya ialah ayat Makki.
Kalau ya ayyuhallazina amanu biasanya ialah ayat madani. Jadi dia ada dua yang berbeza bentuk tu, itu yang dikatakan bahawa kadang-kadang ada di dalam surah Al-Hajj ni ada bentuk makki, ada bentuk madani. Salah satu daripada bentuk makki ialah disebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seruan tu kepada manusia. Jadi Allah SWT mulakan ayat nombor 1 dalam surah Al-Hajj ni dia dengan sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa yang Allah Ta'ala sebut iaitu ittaqu rabbakum, hendaklah kamu takut kepada Tuhan kamu. Maksud takut kepada Tuhan kamu iaitu takutlah kepada iqab, kepada hukuman, kepada azab Tuhan kamu. Itu maksudnya. Jadi ittaqu rabbakum, hendaklah kamu takut kepada hukuman yang Allah Subhanahu dan datangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya takut kepada Allah, sebutnya takut kepada Allah lah secara umumnya. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah Ta'ala sebutkan ni, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya zalzalah ni goncangan ni. Kalau kita ni macam kata gempa bumi kan. Gempa bumi ni biasa tak lama. Biasanya sekejap kan, gegar kan. Seminit, 2 minit, setengah minit dan sebagainya lah kan bagi orang yang pernah merasai dia tak lama kan. Dia tak ada sampai sejam gegar kan, tak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini bahawa zalzalah as-sa'ah ini sebenarnya adalah syai'un azim, satu benda yang sangat besar. Kenapa? Ulama-ulama kata ayat ini turun kerana setengah daripada orang kafir ni dia memperlekehkan, dia mempermainkan, dia rasa alah kecil je, alah kalau bahasa Brunei damit je kan, tak ada apa-apa pun, sikit je. Maknanya kegoncangan tu dia kata alah kiamat ni sikit je. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak betulkan pemikiran, nak betulkan kefahaman. Sesungguhnya zalzalah as-sa'ah ini adalah satu benda yang sangat besar kan. Syai'un azim, satu benda besar. Awak jangan main-main. Dia benda yang sangat besar. Jadi manusia yang pernah mengalami gempa bumi walaupun sedikit pun dah tahu dah. Yang mengalami tsunami walaupun sikit pun dah tahu dah kan. Betapa dahsyatnya kan. Dengan banjir, dengan gegarnya, dengan runtuh rumah. Ini gegaran-gegaran yang tak tahulah berapa lama. Ada Allah Ta'ala kata sangat-sangat besar. Syai'un azim. Jadi Allah Ta'ala nak betulkan perasaan manusia yang merasa rendah, merasa sikit, merasa lekehnya apa yang berlaku, gegaran pada hari kiamat. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan bentuk apa yang berlaku pada hari akhirat tu kan. Yauma tarawunaha. Allah Ta'ala kata kamu akan melihat ni pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala sebut ni gambaran supaya kamu ni dapat menggambarkan. Walaupun gambaran ini kalau mengikut hadis sebutkan bahawa pada ketika ini orang-orang muslim semua, orang mukmin yang betul-betul mukmin, mereka telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak akan menghadapi suasana ini. Tetapi Allah Ta'ala nak ceritakan gambaran kan apa yang berlaku, sebab majoriti manusia ni adalah kafir, majoriti manusia tidak beriman. Allah SWT matikan dengan angin tu sebelum daripada hari kiamat datang angin yang mematikan semua orang beriman, yang betul-betul beriman yang betul-betul beriman. Yang tinggal ialah orang kafir, orang yang tak ada iman, orang yang tak beriman dan sebagainya. Lalu pada ketika itu mereka merasai benda ni. Inilah yang berlaku pada hari kiamat. Yauma tarawunaha. Bukannya berlaku satu tempat saja. Kalau sekarang ni berlaku kata-kata di Amerika. Di Amerika pun bukan berlaku di San Francisco saja, di Florida saja, di contohlah kata tempat-tempat di Mexico saja, di Iran saja, di China saja, satu tempat. Tapi ini berlaku seluruhnya. Jadi kedahsyatan Allah Ta'ala kata pada hari ini keadaan dia yauma tarawunaha, kamu akan melihatnya iaitu tazhalu. Pada hari kiamat ni saah ini tazhalu ni maknanya ialah iaitu seseorang yang lupa kerana sangat terkejut. Maknanya dia buat satu benda sehingga bila dia terkejut dia lupa semua. Itu tazhalu. Jadi Allah SWT sebut sini, yang pertama gambaran yang berlaku ialah tazhalu kullu murdi'atin. Kullu semua, murdi'atin ni yang menyusukan, penyusu maknanya. Tak kiralah kullu ni ulama kata manusia ke binatang ke semua kan. Semua yang menyusu. Yang menyusu anak ni tak pernah lupa pada anak dia kan. Sebab apalah tengok kan, kalau kita orang menyusu anak dia akan bawa ke mana saja kan. Maknanya dia akan kendong anak dia kan. Kena menyusu anak. Tiba-tiba macam mana dia boleh lupa kepada apa yang disusu. Dia menyusu anak dia tu, dia boleh lupa. Jadi Allah Ta'ala kata sini adalah kerana kedahsyatan hari kiamat tu, kamu melihat nombor satunya sesiapa yang menyusukan, tak kira manusia binatang yang menyusukan, murdi'ah, penyusu tu amma ardu'an, daripada apa yang disusukan, maknanya daripada anak dia lupa anak dia. Tu nombor satu keadaan. Yang keduanya Allah Ta'ala kata wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Kedahsyatan hari kiamat tu menyebabkan tada'u tu gugur. Gugur ni maknanya anak tu jatuh maknanya kan. Kullu zati hamlin, setiap yang mempunyai hamil, kehamilan, maknanya setiap yang mempunyai anak tu gugur.
dahsyat maknanya kalau kita sekarang ni kan gugur ni yang terkejut-terkejut sangat dahsyat kan bukan terkejut-terkejut biasa, terkejut sangat sehingga anak tu gugur, itu makna perkara yang sangat dahsyat berlaku. Jadi Allah Ta'ala kata wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, perkara kedua, pada hari itu kamu akan dapat lihat. Perkara ketiga, wa taron nasa sukara, kamu akan melihat manusia ni sukara. Sukara ni maknanya mabuk. Mabuk ni boleh jadi mabuk minum ke, minum alkohol ke kan, jadi mabuk. Jadi tengok orang mabuk macam mana kan, orang berada biasa, orang tengok orang mabuk seperti orang di negeri barat kan, kalau dia mabuk kan malam Ahad tu kan, dia mabuk tak kira lah, hancur semua otak dia, tak boleh driving, tak boleh semua kan, dah mabuk kan, membuih-buih mulut macam tu, tetap berjalan tu hayang, itu mabuk Ataupun mabuk juga ialah mungkin sukara ni ialah mungkin juga mabuk laut termuntah menonton lemik-lemik, maknanya itu keadaan lah suasana orang mabuk ni ialah. Tapi sinilah lebih kepada mabuk arak tu kan, orang minum tu. Maka Allah Ta'ala kata manusia ni wataron nasa, kamu akan tengok manusia tu semua mabuk sukara, sedangkan wama hum bisukara, sedangkan mereka ni bukan minum pun. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata? Sebab dia walakinna azaballahi syadid, tapi sebab yang menyebabkan berlaku macam tu semua tiga perkara tu ialah kerana azab Allah itu sangat syadid, sangat dahsyat. Maknanya kedahsyatan azab ni, kedahsyatan takutnya seseorang tu kepada suasana yang berlaku tu menyebabkan tiga perkara tadi berlaku. Lupa kepada anak susuan, menggugurnya kandungan-kandungan, dan yang ketiganya ialah manusia ni kelihatan seperti mabuk. Tu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga kita akan tengok seterusnya ialah Allah SWT sebutkan tentang ni cerita lain pula iaitu tentang keadaan di mana ayat ni ayat yang ketiga ni dikatakan oleh ulama tafsir turun apabila orang-orang Quraisy yang diketuai oleh An-Nadr bin Al-Haris. Jadi ada seorang ketua orang Quraisy yang menentang Nabi ni ramai. Ada yang masyhurnya Abu Jahal lah kita katakan, ada yang kata Abu Lahab dan sebagainya. Abu Sufyan dululah sebelum daripada Islam tu, Abu Sufyan. Tapi ada lagi yang bernama An-Nadr, dia ada lebih daripada 20 orang. Yang mana ketua-ketua samsing lah katanya berada di Mekah ni, yang menjadi pelopor ketua yang orang ajak orang lain kan, menyeksa orang dan sebagainya. Jadi salah seorang daripada mereka nama An-Nadr bin Al-Haris. Dia dia kata apa? Dia dan juga geng-geng dia lah, dia kata tu malaikat tu anak perempuan Allah. Dia kata lagi dia kata mana Quran ni, kata ni karutnya ni ini adalah dongeng-dongeng je ni. Macam-macam dia buat tuduhan-tuduhan macam ni. Jadi Allah Subhanahu Taala pun katakan wa minan nas, ada di kalangan manusia ni yang man yujadilu fillah, yang berjidal dengan Allah, yang berdebat dengan Allah. Maknanya dia nak lawan apa yang Allah Taala sebut, dia nak lawan, dia nak kata tak betul. Maknanya apa Quran ni tak betul, gini tak betul. Ini perkara ni berlaku kan, sama sekarang pun berlaku kan. Ada orang maknanya rasa bahawa dia lebih betul. Apa Quran ni ada tak betul. Maknanya ada orang macam tu. Macam mana dia anggap Tuhan ni, macam mana apa benda kan. Jadi Allah ni macam mana. Jadi Allah Ta'ala kata wa man yujadilu fillah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi sekarang ni kan kita berdepan dengan internet dan sebagainya kan. Jadi banyak kan. Orang boleh baca sini kan. Quran tak baca. Quran tak belajar kan. Jadi maknanya kan yang Islam dia tak belajar, tapi dia pergi belajar tu, baca benda-benda yang karut-marut tu kan. Orang ni cakap macam ni, orang kafir cakap macam ni, macam akhirnya pemikiran tu pemikiran yang bukannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan yang datang daripada Allah ialah daripada Al-Quran. Jadi datang daripada mana? Datang daripada internet. Manusia, semua manusia tulis kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang macam tu wa yattabi' kulla syaitanin marid. Mereka ni orang yang berjidal-jidal tu, jidal-jidal mereka ni, Allah Taala kata mereka tu sebenarnya ialah mengikut yattabi' kulla syaitan, semua tu syaitan-syaitan yang marid. Marid tu memang penentang, mutamarrid maksudnya. Marid tu maksudnya ialah yang menentang, yang durhaka kepada Allah Taala. Jadi mereka tu ikut syaitan. Itulah kita kata ikut syaitan dia kan. Bila berdebat lawan apa yang ada dalam Quran tu, yang terang-terang lah dalam Quran, maka itu sah lah tu, itu ikut syaitan ni. Kemudian Allah Ta'ala katakan syaitan ni sifat dia apa? Allah Ta'ala kata kutiba alaihi. Allah Ta'ala kata kutiba alaihi. Sini sini maksud syaitan. Allah Ta'ala telah menetapkan kepadanya, pada syaitan itu, annahu, bahawa sesungguhnya man tawallahu, siapa yang tawalla ni maknanya ialah yang berkawan, yang rapat, yang mengikut. Itu tawalla ni daripada
mewalikan dia lah, kita katakan mewali, mengambil dia sebagai yang diikuti. Jadi Allah SWT kata kutiba alaihi, sungguh telah ditetapkan bahawa sesiapa yang tawallahu, siapa yang mengambil syaitan tu, berkawan dengan syaitan, apa akan jadi pada dia? Allah Taala kata fa'annahu yudilluhu, syaitan itu pasti akan menyesatkan dia. Maknanya syaitan ini tak akan mengajak kepada benda betul. Kalau ikut syaitan, dia berkawan dengan syaitan, dia siap-siap lah kan, dia akan menyesatkan kamu. Jadi orang-orang yang ikut syaitan itu akan sesat kan? Kemudian Allah Ta'ala kata wa yahdihi ila azabis sa'ir, dan kemudian syaitan itu akan yahdihi. Ini dalam bahasa Arabnya dipanggil ialah, maknanya ialah sindir, kita katakan sindir, sarkastik lah panggilannya kan. Yahdi ni asalnya ialah menunjukkan kepada satu benda yang betul, bukan makna menyesatkan, tapi Allah Ta'ala gunakan dia akan menyesatkan dan dia akan menunjukkan kepada azab as-sa'ir. Azab as-sa'ir makna azab neraka. Jadi atas dunia, kata ulama tafsir kata, atas dunia dia akan sesat, di akhirat dia akan bawa kepada mana? Kepada neraka. Jadi Allah SWT gunakan yang kita kata di sarkastik ni, iaitu apa? Perli tu, dia tunjuklah, dia tunjuk ke jalan, bukan tunjuk jalan yang benar. Kalau macam orang lah kan, orang tak tahu jalan, nak pergi ke mana, tiba-tiba dia tanya orang yang tak tahu jalan. So apa dia akan jawab? Apa orang tu akan jawab? Dia tak tahu jalan tapi dia nak tunjuk je kan. Okey, jalan sana kan. Sesat lah awak. Sebab apa? Ikut orang yang sesat tu. Jadi maknanya sekarang ni Allah Ta'ala gunakan perkataan dia akan memberi petunjuk kepada neraka. Jadi di dunia dia akan sesat ni siapa yang ikut syaitan, siapa yang berkawan dengan syaitan. Oleh kerana itulah kita ni kan minta kan, syaitan ni dia boleh jadi dalam bentuk manusia, boleh jadi dalam bentuk jin, sebagaimana syayatinal ins wal jin, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelum daripada ni yang pernah kita baca. Syaitan tu ada dua jenis, syaitan jin dan juga syaitan manusia. Jadi kemungkinan juga manusia yang menyesatkan manusia lain, mungkin tak mustahil kan. Jadi maknanya sini Allah Ta'ala kata siapa yang nak berkawan, siapa yang berkawan tawalla, maka dia akan disesatkan oleh syaitan itu. Seterusnya Allah SWT sebut pula ayat yang kelima. Ayat ni yang kita kata ayat ni panjang, kita pecah dua kan ayat ni. Jadi ini muka surat yang pertama, ini muka surat yang kedua jadi kita ada dua slide lah, dua screen ni untuk satu ayat ni. Kita sekarang masuk kepada ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang yang tadi tu cerita An-Nadr bin Al-Haris tadi, yang yang berlawan dengan Nabi. Jadi orang seperti Nadr bin Al-Haris ni ramai lagi lah pada hari ni kan, sangat-sangat ramai lah kan yang menentang Islam ni kan. Jadi kita tengok sekarang ni Allah SWT sebut pula tentang kalaulah kamu ni tak percaya macam mana Allah Ta'ala, sebab tak percaya Allah Ta'ala boleh bangkitkan manusia ni. Sebab manusia antara benda yang orang-orang kafir Quraisy ni tolak Nabi ialah mereka tolak Nabi ni Quran tu betul, Quran tu daripada Allah. Mereka kata Nabi ni dapat wahyu. Mereka tolak kata malaikat gini. Dan antara mereka yang tolak, apa yang mereka tolak ialah dia kata macam mana boleh berlaku al-ba'ats, macam mana boleh berlaku kebangkitan semula. Kita dah matilah kan, sudah lah kan mati tanam lah kan, kita nak kubur tanam lah kan, semua jadi mayat, jadi apalah, reput semua dah hilang, jadi tengkorak, jadi apa kan, takkan nak hidup balik. Inilah benda yang manusia tolak Nabi SAW, antara mereka tolak. Jadi Allah SWT sebutkan dalam ayat yang kelima ni, Allah nak tekankan bahawa sebenarnya ni Allah Ta'ala nak cerita ni, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tengok kan, manusia lagi Allah Ta'ala kata wahai manusia, maknanya ni bentuk ayat maki, kita kata ayat yang turun di Mekah. In kuntum fi raibin minal ba'si, kalau kamu ni raib ni maknanya syak, kamu tak yakin. Allah Ta'ala kata in kuntum, kalau kamu ni tak yakin minal ba'si, bagaimana Allah Ta'ala boleh bangkitkan. Ba'si itu bangkitkan daripada dah mati, bangkitkan balik daripada kubur tu. Kalau kamu tak yakin benda ni, mari aku nak cerita. Allah Ta'ala kata aku nak cerita sekarang ni bagaimana ni. Jadi dengar baik-baik, faham baik-baik ni. Kalau kamu tak percaya sangat, fa inna, Allah Ta'ala kata khalaqnakum min turab, dulu kamu ada tak ada, kamu tak ada dulu. Siapa yang ciptakan? Fa inna khalaqnakum, kami yang ciptakan. Allah Ta'ala kata kami yang ciptakan kamu daripada apa? Daripada turab, tanah kan. Awak ambil tanah tu kan, awak tengok manusia, beza tak? Sangat jauh kan. Boleh buat manusia tu jadi tanah, tanah tu jadi manusia?
macam tak mungkin macam tu. Perbezaan yang jauh di antara dua kan. Kalau kita ambil tanah liat pun kan, kita kata nak buat bentuk manusia pun, kita tengok jauh ni. Orang sekarang nak buat robot kan, tak jadi-jadi. Cuba tengok kan, nak buat robot ni, gunalah Japan apa benda, habis guna teknologi kan, nak buat macam sama macam manusia, dengan ada masa-masa yang boleh bergerak. Tengok kan, di muka saja ada berapa masa kan. Jadi kena pakai bateri lah pula kan. Kita tengok apa benda kan, makan ni kan, bukan gitu kan, makan dia, makan dah habis lah kan. Makan lepas tu kenyang, boleh berjalan, boleh ambil tenaga, kalori dan sebagainya. Ini robot ni kena pakai bateri lah apa benda kan, mestilah kan. Jadi kita tengok kat sini, Allah SWT kata, Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah, daripada benda yang macam tak logik macam ni. Tapi siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala boleh ciptakan kamu min turab thumma min nutfah. Kemudian selepas daripada tu dah jadi Nabi Adam lah maksud tadi. Selepas daripada Nabi Adam dah ada ni, dah jadi, lepas tu Allah Ta'ala jadikan pula kamu ni daripada nutfah. Nutfah maknanya air mani, bukan seluruh air mani tu, tapi makna sperm yang ada dalam air mani tu. Kemudian Allah Ta'ala kata summa min alaqah, dan kemudian daripada alaqah tu maksudnya ialah daripada, kita kata itulah kan, bila senyawa kan, di antara ni seketul darah yang kecil ni, bukan mudrah. Kalau mudrah tu dia dah besar, tapi alaqah kan, dia tergantung. Nama dia alaqah ni banyak lah kan. Bila ditengok kenapa pemilihan Allah Ta'ala perkataan alaqah tu kan, min alaq, kita baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Alaq tu maknanya ialah dia ada beberapa makna. Yang pertama, makna alaq ni adalah tergantung. Alaqah, tergantung. Jadi sebab apa? Bila kaji tengok, rupanya zygote dipanggil tu zygote, yang hasil persenyawaan tu, dia tergantung dalam rahim tu. Dia tergantung, bukan duduk di bawah, tapi tergantung ke atas. Maknanya macam tu, tergantung duduk sini. Itu tergantung. Alaqah. Kemudian yang keduanya, alaqah ni dalam bahasa Arab ialah maksudnya ialah tu juga lintah tu kan. Jadi bentuk tu memang betul. Bentuk dia macam lintah masa dia kecil tu. Kemudian lagi alaqah. Jadi Allah Ta'ala kata kami jadikan kamu ni daripada alaqah. Selepas itu kemudian berubah pula menjadi summa min mudrah. Mudrah ni ialah satu ketul darah, satu ketul daging, minta maaf, daging yang mana dalam bentuk daging, tadi darah, sekarang bentuk daging yang kecil yang boleh masuk dalam mulut, yang macam dikunyah-kunyah. Macam mana dikunyah kan, tu daging-daging yang macam lembut sini, yang macam dikunyah, nampak bekas kunyah tu. Maknanya dia bukan seketul bulat cantik tak kan, tapi bekas dikunyah-kunyah, gitu kan. Itu nama dia mudrah. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan mudrah ni. Kemudian daripada mudrah Allah Ta'ala, kemudian mukhallaqah ni makna tercipta dengan sempurna. Wa ghairi mukhallaqah, dan ada yang tidak tercipta dengan sempurna. Setengah ulama kata maknanya ada yang gugur. Selepas daripada jadi darah tu kemudian dia gugur. Jadi kita tengok orang tu panggil guguran kan. Jadi tapi ada yang kata, setengah ulama kata, iaitu dijadikan sempurna. Ada yang tak sempurna, maksudnya ialah ada yang cacat, ada tak cacat. Itu makna lahir cacat tu siapa yang tentukan? Allah Ta'ala tentukan benda tu. Kemudian Allah Ta'ala kata linubayyina lakum. Kenapa Allah Ta'ala jadikan bentuk macam tu, daripada gini, daripada berubah ini kan. Allah Ta'ala nak ceritakan linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kamu semua. Menjelaskan apa? Menjelaskan bahawa kami ni berkuasa, kami boleh buat kalau kami nak buat kan. Jadi apa masalahnya? Setiap hari kamu tengok kan, anak beranak, orang melahirkan anak, ada hospital, tempat melahirkan anak, ada kan hospital bersalin dan sebagainya kan. Maknanya manusia lahir, binatang lahir dan sebagainya, kucing, arnab, tak kira lah kita katakan. Semua tu sepatutnya menjadi pemerhatian manusia. Macam mana dia boleh berubah daripada ini kemudian jadi manusia, kemudian jadi binatang, kemudian jadi sempurna, ada yang jadi tak sempurna. Semua tu lilung bayin lagu. Kalaulah macam tu, kenapa Allah Ta'ala tak boleh nak bangkitkan kamu semula? Payah sangat ke? Jadi Allah Ta'ala kata sini wa nuqirru fil arham, kemudian seterusnya wa nuqirru fil arham, kemudian kami tetapkan di dalam rahim. Wa nuqirru fil arham ma nasha. Ma nasha maknanya sekadar masa yang kami tentukan, kami nak kan, ila ajalin musamma, sehingga satu tempoh yang tertentu. Maksudnya dia duduk dalam rahim tu sehingga sampailah kepada satu tempoh yang Allah Ta'ala kehendaki. Bila? Iaitu sampai dia lahir bila? Maknanya dia keluar. Jadi sebab tu kita panggil diu dan sebagainya kan. Tapi siapa yang tentukan masa dia keluar, siapa yang tentu time ni, saat ni dan semua tu, Allah Ta'ala yang tentukan. Kita hanya mencatat lah, kita kata dia ni dilahirkan pada gini, pada saat ni, pada minit ni dia lahirkan tapi siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Jadi itu dia kata ajalin musamma. Kemudian seterusnya summa nukhrijukum tifla. Kemudian kami yang keluarkan. Tengok tu kan, Allah Ta'ala sebutkan kami yang keluar, bukan doktor keluarkan, bukan nurse keluarkan. Nurse tu adalah usaha manusia.
Tapi yang keluarkan tu nukhrijukum tifla, kamu menjadi tif tu makna kanak-kanak, bayi yang kecil. Kemudian summa litablu asyuddakum, kemudian kamu pun membesar litablu, kamu sampai, Allah Ta'ala kata asyuddakum, asyudda ni makna kamu tegap, mantap badan kamu. Dikatakan ulama sini iaitu umur 30 hingga 40. Itu manusia paling kuat lah pada masa tu kan. Umur dia dah mantang, akal pun dah mantang. Itu asyudda ni kuat, kukuh mana. Kamu sampai kepada satu masa kamalul quwwah, kalau dalam bahasa Arab dia kata kamalul quwwah, umur 30 hingga 40. Kemudian wa minkum man yutawaffa, Allah Ta'ala kata, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dimatikan bila? Sebelum daripada umur 30. Ada yang mati sebelum daripada asyudda tu. Dan ada pula Allah Ta'ala kata wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, ada di kalangan kamu pula man yuraddu, yang dikembalikan kepada, yuraddu tu dikembalikan kepada arzal tu daripada razala tu artinya ialah yang, kalau ikut makna asal razala tu maknanya ialah yang rendah mutunya, yang hina, yang apa lagi nak kata, yang keji. Itu makna azal. Jadi arzalil umur yang lanjut, kita kata kalau dalam bahasa Melayu kan, disampai kepada umur yang lanjut, likaila, Allah Ta'ala kata sehinggalah, likai la ya'lam, sehinggalah dia tidak tahu, min ba'di ilmin syai'a, selepas daripada dia tahu. Maknanya dia tak tahu, maknanya dia nyanyuk, kita panggil. Dulu dia tahu, sekarang tak tahu, dia lupa. Lupa, nyanyuk, orang tua kita panggil nyanyuk, kalau orang muda kita panggil lupa, tapi bendanya sama ya, dulu tahu, sekarang tak tahu. Jadi Allah SWT kata, maka di kalangan kamu ada yang dilanjutkan umur oleh Allah SWT sehingga dia tak tahu yang dulu mana dia tahu. Dulu dia tahu ni, dulu dia tak ingat dah ni. Dulu dia ingat orang ni siapa, sekarang dia tak ingat. Dulu rumah dia ingat, sekarang tak. Jadi kita panggil dia nyanyuk. Jadi kata dalam perkara ini, ulama-ulama bila cerita pasal ni akan mengambil, memetik kata-kata Ikrimah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abi Jahal. Dia pernah berkata, dia kata, man qara'al qur'ana, siapa yang membaca Quran, dia kata lam yasirru bihazihil halah, dia tak akan sampai kepada keadaan ini. Keadaan mana? Iaitu keadaan nyanyuk. Siapa yang banyak baca Quran, dia kata dia tak akan sampai nyanyuk. Tapi kita janganlah buat ini jadi satu petanda pula bahawa orang tu kalau nyanyuk tu orang tu tak bagus. Tak mesti kan. Ini di antara cara-cara lah kan, gak-gak lah kan. Maknanya kata Ikrimah, kalau orang tu baca Quran, ini berdasarkan kepada pandangan dia kan, berdasarkan pengalaman dia, orang yang banyak baca Quran dia tak akan sampai ke tahap nyanyuk. Maknanya kalau dia mati tapi dia tak nyanyuk. Tapi janganlah kata nyanyuk tu tak bagus. Bukan maksud macam tu. Kemudian watarul arda, sekarang Allah Ta'ala balik semula, habis cerita pasal manusia, kejadian manusia ni, yang mana kejadian manusia ni memang gitu kan. Ni Nabi, kalau ikutnya Nabi, Allah Ta'ala ceritakan, Nabi baca ayat ni kan, Nabi mana tahu kan, orang zaman dulu mana tahu, mana ada saintifik, mana ada doktor, mana apa kan yang boleh teropong perut orang, mama rahim semua kan, boleh tahu tingkat-tingkat manusia seminggu jadi ni kan. Itu nak menunjukkan salah satu daripada keajaiban ni, bahawa ini adalah mukjizat, bahawa Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu semua benda. Jadi Allah SWT kemudian cerita, Allah Ta'ala cerita benda ni untuk apa? Kamu tengok wataral arda hamidah, kamu tengok bumi ni hamidah. Hamidah ni maknanya ialah kering kontang. Pernah tak kamu tengok kering kontang? Pernah tengok kan, wataral arda hamidah fa iza anzalna 'alaihal ma', tiba-tiba bila kami turunkan air ke atasnya, iaitu hujan turun, tiba-tiba ihtazzat, dia bergegar. Bukan bergegar maknanya dia mula mengorak, kita katakan terbelah. Itu ihtazzat. Kemudian warabat, kemudian dia tumbuh dan subur. Rabat ni kalau kata riba tu maknanya satu benda yang subur, satu benda yang bertambah kan. Maknanya tiba-tiba muncullah rumput-rumput daripada celah-celah tu kan, bila dapat air kan. Jadi akhirnya Allah Ta'ala ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan kemudian dia menumbuhkan min, situ ialah min, dia panggil min zaidah dalam bahasa Arab. Min zaidah tu makna min yang ditambahkan. Dari segi makna dia tidak mengubah dari segi makna nahu, tapi dari segi makna balaghah dia ada. Itu nama dia min zaidah. Iaitu makna kata menumbuhkan semua tumbuhan-tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan. Zauj tu maknanya bukan isteri. Zauj itu maksudnya ialah sinf, maknanya pelbagai jenis, maknanya pelbagai tumbuhan. Bahij ni yang elok, yang indah, yang cantik kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala sebut sini kan, tengok bagaimana Allah Ta'ala boleh ubah ni. Daripada bumi yang kering kontang, dia boleh tumbuh. Datang daripada mana? Benih dia daripada mana?
Itu daripada mana? Itulah mana kehebatan Allah Ta'ala kata, jadi kalau nak lahirkan manusia, nak bangkitkan manusia, nak baks manusia ni yang dah mati ni, payah sangat ke? Dulu dah ada dah. Kan manusia dah ada dah berkeliaran ke sana, berjalan semua kan. Lepas tu dia mati. Kemudian dia mati sekejap, dia berpisah sekejap. Lepas tu dia hidup balik. Jadi nak menunjukkan semua ni adalah Allah Ta'ala nak kata, Allah Ta'ala mampu untuk buat semua benda-benda ni. Setakat itulah saja insya-Allah untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di muka surat yang ke-333. 333 insya-Allah dalam sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk berikan link kepada semua, dan juga untuk follow, untuk apa ni, untuk, dan letakkan komen insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.